Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidil Fitri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang melabuhkan tirainya pada malam ini. Saya percaya ramai di kalangan kita yang akan merindui bulan Ramadan yang telah pun kita lalui ini. Saya mendoakan agar saudara dan saudari sekalian dikurniakan ganjaran pahala, rahmat dan tahap ketakwaan yang lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelum ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua, insya-Allah. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana jika dibandingkan dengan tahun lalu, lebih ramai di dalam kalangan kita yang dapat menunaikan solat tarawih di masjid dan surau secara berjemaah pada tahun ini mengikut SOP yang ditetapkan. Namun begitu, kita juga sedar bahawa situasi COVID-19 di negara kita dan di seluruh dunia belum pulih lagi. Malah gelombang ketiga COVID-19 yang sedang melanda negara kita dan negara lain di seluruh dunia adalah lebih mencabar. Sejak beberapa hari yang lalu, kes-kes positif COVID-19 di negara kita mencecah lebih 4,000 kes sehari. Negara kita mencatatkan tren peningkatan kes yang mendadak sejak beberapa minggu yang lalu. Lebih membimbangkan, terdapat varian baru COVID-19 yang lebih ganas seperti yang dialami di India, United Kingdom, Brazil, Afrika Selatan dan beberapa buah negara lain. Saya cukup bimbang apabila varian-varian ini telah mula dikesan di negara kita. Penularan varian-varian baru ini harus disekat. Dan untuk kita mengambil satu langkah yang tegas dan drastik bagi memutuskan rantaian jangkitan ini di negara kita. Dijangkakan jumlah kes harian COVID-19 akan mencecah 5 angka dalam tempoh beberapa minggu yang akan datang. Pada masa itu, seluruh sistem kesihatan negara kita yang sedang berada dalam keadaan yang kritikal pada masa ini akan lumpuh. Seperti mana yang berlaku di negara lain, pesakit mati bergelempangan di jalan raya kerana hospital-hospital tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menerima pesakit. Pada masa ini, hospital-hospital di negara kita telah hampir mencapai kapasiti maksima. Katil-katil ward ICU semakin penuh. Kita boleh menambah jumlah katil, menambah bekalan oksigen dan ventilator. Tetapi jika kes-kes positif naik dengan mendadak, sebanyak mana katil dan lain-lain kelengkapan perubatan yang disediakan pun tidak akan mampu menampung jumlah pesakit yang kian bertambah setiap hari. Saya meneliti data-data ini sejak beberapa minggu yang lalu. Kawasan-kawasan yang dahulunya hijau sedikit demi sedikit bertukar menjadi kuning dan kemudiannya merah. Kerajaan pada mulanya mengambil tindakan secara bersasar untuk mengekang penularan
virus di dalam komuniti. Kita laksanakan PKP di beberapa buah negeri dan daerah. PKPD juga dilaksanakan di beberapa kawasan. Tetapi virus ini menular dengan begitu cepat dan kadar keboleh jangkitan varian-varian baru ini adalah lebih tinggi lagi. Dalam beberapa minggu sahaja, hampir semua kawasan di negara kita telah bertukar menjadi merah. Dengan hampir kira-kira 70% kes jangkitan berlaku secara sporadik, iaitu penularan di dalam komuniti, dan hampir 80% kes positif yang dikesan tidak mempunyai sebarang gejala. Kita harus faham bahawa negara kita sedang berhadapan dengan virus yang begitu cepat merebak. Lebih-lebih lagi dengan mutasi varian yang kita sedia maklum. Situasi yang sangat dinamik ini telah menyebabkan perubahan ke atas pelaksanaan perintah kawalan pergerakan seperti PKPP, PKPB, PKP dan PKPD juga perlu dilakukan dengan pantas untuk segera mengelakkan penularan jangkitan yang lebih teruk. Dengan perkembangan terbaru ini, negara kita sedang berada dalam satu titik genting yang memerlukan respon segera kerajaan. Jika tiada tindakan tegas dan drastik diambil, negara kita boleh terjerumus ke dalam suatu malapetaka kesihatan dan krisis nasional yang lebih parah. Na'udzubillah. Jadi 2 hari yang lalu saya telah umumkan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara. Kita kuatkuasakan semula larangan rentas daerah dan rentas negeri. Di samping larangan terhadap aktiviti sosial, pendidikan dan sukan kecuali sukan individu di kawasan yang terbuka. Ziarah hari raya juga tidak dibenarkan. Solat sunat Aidil Fitri di masjid dan surau dibenarkan, tetapi dengan jumlah kehadiran jemaah yang terhad. Saya tahu ini bukanlah satu keputusan yang popular. Ada yang marah pada saya. Kenapa ambil tindakan begini ketika umat Islam akan menyambut 1 Syawal esok? Sudahlah, tak boleh balik kampung, nak ziarah keluarga dan sahabat handai pun tak boleh. Zalim sangatkah kerajaan ini? Saudara-saudari, saya bukan zalim. Saya ambil keputusan ini ialah untuk lindungi nyawa saudara dan saudari. Kalau saya benarkan ziarah daripada rumah ke rumah, manalah tahu ada tetamu yang datang ke rumah saudara-saudari itu positif COVID-19. Ini kerana ramai pesakit COVID-19 tidak menunjukkan apa-apa simptom. Dia sendiri pun tidak tahu dia dijangkiti. Dan situasi seperti ini akan menyukarkan lagi usaha untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Bayangkanlah kalau tetamu ini datang ke rumah saudara-saudari, maka berjangkitlah penyakit itu kepada saudara dan saudari. Selepas itu dia pergi ke rumah orang lain, berjangkit pula pada tuan rumah itu. Dan kalau dia zarah 10 buah rumah, maka 10 keluarga akan dijangkiti COVID-19. Akhirnya, habis saja kita merayakan Aidil Fitri, jumlah kes positif COVID-19 di negara kita berkemungkinan melonjak ke puluhan ribu sehari. Na'udzubillah min zalik. Ini bukan perkara main-main. Ini adalah satu keputusan yang sukar tetapi mesti dibuat. Dan keputusan ini tidak popular.
dan mungkin tidak memuaskan hati saudara dan saudari sekalian. Tetapi pada hemat saya, yang tepat yang saya perlu lakukan untuk menyelamatkan kehidupan dan masa depan saudara dan saudari sekalian. Saya faham dan sedar anda marah pada saya, tetapi ini ikhtiar saya dan juga ikhtiar kerajaan untuk jaga nyawa saudara dan saudari. Selebihnya saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan nak mengatakan dengan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan ini memberikan 100% jaminan bahawa angka-angka COVID-19 di negara kita tidak akan meningkat. Tidak. Sebaliknya, ia bergantung kepada sejauh mana kita semua patuh kepada SOP yang ditetapkan. Ia bergantung kepada disiplinkan diri kita masing-masing. Sejauh mana kita berdisiplin dan beristiqamah dalam melawan virus ini. COVID-19 akan menjadi lemah jika kita dapat putuskan rantaiannya. Bagaimana nak putuskan rantaian? Elakkan berada di tempat yang sesak. Elakkan perkumpulan ramai. Jaga jarak fizikal anda dengan orang lain. Jangan duduk dekat-dekat. Sentiasa pakai pelitup muka. Sentiasa bersihkan tangan. Sentiasa jaga kebersihan diri. Jika tiada urusan penting di luar rumah, duduk sajalah di rumah. Just stay at home. Jika saudara dan saudari amalkan perkara-perkara yang mudah ini, rantaian jangkitan COVID-19 akan terputus. Virus ini akan menjadi semakin lemah dan insya-Allah akan dapat ditewaskan. Jadi saya nak merayu pada saudara dan saudari sekalian, tingkatkan disiplin diri, patuhi SOP pada setiap masa. Duduklah di rumah. Tak perlulah ke sana sini kalau tiada urusan penting. Kita hidup di zaman pandemik. Sama-samalah seperti kita hidup di zaman perang. Kita mesti mencari perlindungan di setiap masa untuk menyelamatkan nyawa. Dan perlindungan yang terbaik ialah di rumah kita sendiri. Anggaplah ini sebagai suatu pengorbanan untuk kita bersama-sama melawan pandemik ini. Untuk meningkat lagi keberkesanan tindakan kesihatan awam dalam memerangi COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia akan meningkatkan ujian swab COVID-19 dan melaksanakan pengesanan kontak yang lebih meluas dalam tempoh PKP ini. Kita telah berjaya melandaikan dengkok jangkitan COVID-19 dalam gelombang yang pertama. Kita juga telah berjaya mengurangkan angka-angka jangkitan COVID-19 dalam gelombang yang kedua. InsyaAllah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan disiplinkan diri kita melawan COVID-19, kita akan berjaya menewaskan gelombang ketiga yang sedang kita hadapi pada masa ini. InsyaAllah kita akan beroleh kemenangan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, walaupun PKP dilaksanakan, kerajaan tidak menutup sektor ekonomi. Industri dan perniagaan boleh terus beroperasi dengan mematuhi SOP yang ketat. Kita belajar daripada pengalaman lalu, jika sektor ekonomi ditutup, negara akan kehilangan hampir 2.4 bilion ringgit sehari dan kadar pengangguran akan meningkat. Dan ini akan merugikan negara dan menyusahkan rakyat. Oleh itu, pada kali ini kerajaan tidak menutup sektor ekonomi. Namun, pemantauan akan dibuat dengan lebih ketat ke atas premis perniagaan, kilang-kilang
dan asrama tempat tinggal pekerja untuk mengelakkan jangkitan berlaku dalam sektor-sektor berkaitan. Jadi saya menyeru kepada majikan dan pekerja supaya sentiasa mematuhi SOP di tempat kerja dan melaksanakan dasar bekerja dari rumah untuk mengurangkan kesesakan di tempat kerja. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua para petugas barisan hadapan di atas khidmat bakti, penat lelah serta pengorbanan anda semua siang dan malam bertugas untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan kita semua. Saya doakan agar saudara dan saudari diberikan ketabahan dalam menjalankan tugas dan sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik. Ramadan harus mengajar kita untuk lebih bersabar dan sentiasa tunduk kepada perintah Allah. Mudah-mudahan dengan melalui tarbiyah Ramadan sepanjang sebulan yang lalu, kita akan menjadi insan yang lebih bertakwa dan bertawaduk, lebih tabah dan reda dengan segala ujian dan ketentuan Allah. Marilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pertolongan pada kita segala ikhtiar kita dalam mendepani wabak COVID-19 serta kembali memulih dan memakmurkan negara yang kita cintai ini. Berilah kita mendadah tangan memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, dengan keberkatan bulan Syawal yang penuh kemuliaan ini, kami zahirkan rasa syukur yang tidak terhingga di atas segala anugerah-Mu. Kami masih dapat meraihkan Hari Raya Aidul Fitri pada tahun ini sebagai hari kemenangan bagi umat Islam yang telah berjaya menghadapi segala cubaan dan dugaan, melawan kehendak nafsu dengan keimanan, ketabahan dan kesabaran sepanjang Ramadan yang telah lalu. Ya Allah, Ya Ghafur, kami memohon keampunan atas segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami juga memohon restu dan rahmat-Mu. Berikanlah hidayah dan petunjuk kepada hati-hati kami. Perkokohkanlah perpaduan kami. Murahkanlah rezeki kami. Permudahkanlah urusan kami khususnya dalam menghapuskan wabak COVID-19 yang masih melanda negara kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah pekerjaan kami. Berikanlah kekuatan serta semangat yang tinggi khususnya kepada petugas barisan hadapan di kalangan hamba-Mu ini ke arah melaksanakan amanah dan amal soleh serta dipanjangkan usia dengan sihat walafiat, menabur bakti dan jasa pada agama, bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Ya Allah, kami pohonkan juga, Ya Allah, keselamatan dan kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran serta keberkatan dan keredaan-Mu kepada negara kami yang kami kasihi ini. Rakyatnya sejahtera, sentosa dan agama-Mu terus terpelihara di bawah lindungan, rahmat dan inayah-Mu, Ya Allah. Perkenankanlah, Ya Allah, segala hajat dan harapan kami ini. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Terimalah ucapan selamat Hari Raya Aidul Fitri dari saya dan isteri Nur Aini serta seisi keluarga. Selamat Hari Raya Aidul Fitri, maaf zahir dan batin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.